kurangnya pagi tadi kita solat subuh. Bagi wanita yang tak solat subuh pagi tadi, mungkin ada baca doa bangun tidur kan? Ke tak baca? Bangun-bangun, dah lambat. Itu perkataan pertama. Awal pagi ramai mana wanita ataupun lelaki manusia bermula dengan kalut. Kalut pagi dia kalut sampai tidur balik. Siapa yang memulakan awal paginya dengan tenang, insya-Allah dia tenang sampai tidur balik. Siapa yang bangun pagi tanpa mengucap rasa syukur, dia akan banyak mengeluh satu hari itu daripada pagi sampai tidur balik. Sebab itu apa pun setiap hari bila ada sinar cahaya yang baru, bila ada hari yang baru, kita sedang memulakan diri kita yang baru. Tapi ramai mana bila buka mata, bila bangun daripada tidur, dia masih bawa cerita semalam. Betul tak? Dia masih bawa cerita yang 5 tahun lepas, 10 tahun lepas. Orang perempuan kan suka simpan kan? Jadi padahalnya setiap hari yang baru, Allah memberi peluang kepada kita untuk memulakan langkah yang baru, orang yang baru, perasaan yang baru. Tapi ramai mana orang suka pegang lama-lama. Ni macam tiba-tiba masuk ceramah terus kan? Tak apalah. Okey, air ni berat ke ringan? Ada yang cakap berat. Berat ke ringan? Air ini sangat ringan. Untuk tempoh 1 minit saya pegang, pun dah rasa dah tu. Kalau saya pegang untuk tempoh 1 jam, jadi makin berat. Kalau pegang untuk tempoh 1 hari, memang krem. Memang tak boleh nak pegang. Walaupun hakikatnya ia sangat ringan. Begitu juga yang kita bawa selalu masalah, duka cita, sedih kita, kekesalan kita, dendam kita kepada kawan yang pernah melukakan kita, yang kita putus cinta, kepada ada yang dah bercerai, yang bekas suami, bekas isteri. Ada anak-anak yang masih simpan dendam kepada mak ayah. Dia rasa dia bukan anak yang disayangi. Apa yang berlaku pada diri dia saat ini, dia salahkan mak ayah. Mak ayah lebihkan kakak, mak ayah lebihkan adik, aku anak tengah. Kalau tak aku sebenarnya boleh berjaya lebih daripada kakak sekarang. Dia duduk simpan dendam tu seolahnya dia berjalan bukan bergerak ke depan, tapi dia mengundur ke belakang. Padahal sebenarnya dia boleh mencipta lebih banyak kejayaan bila dia boleh melepaskan bebanan dalam hati dia. Jadi sebenarnya apa jua beban itu patutnya kita letak. Walaupun dia ringan sebab kita duk bawa kerana tempoh yang lama kita bawa, itu yang menjadi beban berat kepada diri kita. Letak. Nak letak dekat mana? Jangan salah letak. Kita serah, kita letakkan kepada Allah. InsyaAllah setengah hari ni kita kongsi banyak tip praktikal terus macam mana kita nak buat penyerahan kepada Allah, nak bungkus masalah biar Allah selesaikan. Tapi kita jarang menggunakan konsep ni, kaedah ini sebab kita rasa kita boleh selesaikan masalah sendiri. Kita yang fikir, ini idea kita. Bila kita buat sesuatu, ini idea saya ni. Tengoklah siapa bagi idea. Saya pegang otak tahu nak fikir. Kita lupa sebenarnya Allah yang alim, yang hakim, yang rasyid. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha cerdas. Yang memberikan kita ilham dan juga kecerdasan untuk berfikir. Ilham semua datang daripada Allah. Tapi siapa yang rasa dia yang berfikir, dia yang buat kerja keras apa semua, akhirnya Allah akan membiarkan bila ada masalah dia akan stres, dia akan kecewa, dia akan rasa sangat penat. Sebab dia rasa itu adalah daripada dia, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi kalau siapa-siapa yang saya tengok ada yang rakam tu kan, kalau nak senang ni dah ada tolong rakam ni, boleh share je pergi ke FB saya. Sekarang ni melalui page je. Ustazah Atika. Okey. Ini melalui page Ustazah Asma, boleh share saja sekarang kalau nak share di FB masing-masing ataupun nak follow selepas ini. Saya memang GF pun gila follower. Macam tu. Jadi alhamdulillah tadi kita sebut Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha memiliki cinta. Allah yang campakkan ke dalam hati kita pada saat ini rasa apa? Rasa cinta yang pertama kepada Allah. Kita mula mukadimah tadi, cinta ini perlukan pembuktian. InsyaAllah pagi-pagi tadi kita dah menunjukkan rasa cinta kepada Allah dengan memulakan doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ataupun tak sempat baca doa Alhamdulillah. Dan kalau tak keluar pun rasa syukur di pagi hari, mungkin kita dah solat subuh. Tapi kalau ada di sini masih belum mengucapkan apa-apa syukur, banyakkan ucap Alhamdulillah. Itu adalah satu bentuk pujian yang sangat Allah suka. Saya nak tanya, para ibu, para wanita di sini, suka tak orang puji kita?
Oh, semua cepat suka. Boleh tak senyum paling manis semua? Senyum. Masya Allah. Ada yang saya tengok wajah dia, walaupun dia tak senyum, nampak macam senyum. Ada orang macam tu, betul kan? Dia memang dilahirkan penyenyum. Masa baby tak senyum-senyum, memang muka macam senyum. Ada orang dia perlu senyum dulu baru nampak senyum, sebab dia dilahirkan ketat. Muka ketat. Sebenarnya dia bukan marah, dia bukannya macam tak suka penceramah tu, tapi saya memang akan minta dari semasa ke semasa tolong senyum. Sebab ada beberapa orang dia tak sedar muka dia jadi ketat. Saya jadi confused, dia ni tak setuju ke ataupun dia nak jadi penceramah ke, kan. Jadi subhanallah, kalau kita rasa serius kejap muka kita, cuba senyum. Subhanallah, senyuman itu memang beri ketenangan. Dia terus akan terus merembeskan hormon gembira, kan. Senang, tak payah hafal nama hormon gembira, hormon sedih, padahal ada hormon dia lah, tapi susah nak hafal, bagi nama je, itu hak masing-masing, kan. Hormon gembira bila dirembeskan, subhanallah, yang akan beri ketenangan. Pernah tak kita senyum pada orang tu tak balas senyum, kita rasa macam mana? Padahal orang tu tak balas senyum je, kita kata, ya Allah, kenapa, ada masalah ke? Lepas tu tiba-tiba kita tengok dia bercakap dengan orang lain, dia ngumpat aku ke? Sebab tak senyum saja. Padahalnya dia rabun, dia tak pakai spek masa tu. Dia pun tak tahu siapa. Dia pun apatah lagi nak tengok kita senyum, betul tak? Nak cakap daripada senyum atau tidak boleh menimbulkan pelbagai rasa, boleh menimbulkan pelbagai perasaan. Senyum saja. Kadang orang tak kenal senyum. Lagi kalau orang lelaki kat anak dara, dia perasan tu sampai malam. Orang lelaki tu senyum kat aku lah. Dia perasan tu, rasa jalan tak sentuh. Nak sebut senyum belum puji, ya? Baiklah. Semua orang suka dipuji. Orang perempuan suka dipuji apa? Cantik, comel, awet muda. Yang tu memang terbang habis lah. Ini bagi orang tua. Yang budak kecil ni memang tak rasa. Tak ada orang ada yang anak-anak ni kan, remaja ni. Tapi kita yang ada umur 30, 40, kalau orang nampak muda, yang tu yang paling suka tu. Tapi kalau orang tanya umur berapa? 35. Oh, ingatkan 30. Kenapa nampak tua ke? Bukan, ingatkan 40. Kalau nampak terlebih umur tu, kita rasa tengok je kat cermin. Lepas tu tengok baju. Mungkin sebab tudung ni kot nampak aku lebih tua. Itu kali tak akhir dia pakai tudung tu. Nak kata betapa mempengaruhinya. Lagi kalau orang tegur kurus gemuk, perempuan lagi sensitif. Nampak slim. Baju tu paling kerap dia pakai. Tapi ada waktu baju tu kan, orang kata nampak sihat. Itu ayat lembut kan, padahal nak cakap berisi kan. Tu baju tu kata akhir lah dia pakai. Bukanlah aku biasa je, timbang dah tadi. Ni baju ni nampak lebar ni. Betapa besarnya pengaruh pujian. Dan kita pun kalau kita suka dipuji sekalipun, kita tak ada bagi upah pada orang, betul tak? Ke ada orang lepas puji nampak awet muda RM10. Beratur orang nak puji. Awet muda RM10, RM10. Betul ke tidak? Walaupun kita sangat suka dipuji, tapi kita tak sampai bagi upah pada orang bila orang memuji. Paling kurang, terima kasih. Paling kurang dia cover dengan tambah pujian lagi. Contoh, nampak muda lah, tak percaya umur dah 50. Bukan, tak sebut umur lagi. Tengok tu, dah lari pitching. Bukan pitching, kita panggil apa? Punchline. Dah tersebut punchline. Okey, walaupun pun tolong gelak juga ya lepas ni. Contohlah, nampak muda lah, umur berapa? Nampak muda. Tak adalah muda lagi, dah 50. Nampak tak? Ayat tu sebenarnya menambahkan lagi pujian orang tu. Dah 50. Lagi terkejut. Ya, dah 50, dah tua dah ni. Nampak macam 40. Lagilah. Suka macam mana kita dipuji, kita tak bagi upah. Tapi Allah ya Hamid. Ada satu nama Allah Asmaul Husna, iaitu Allah ya Hamid, Allah yang maha terpuji, dan Allah sangat suka dipuji. Setiap kali kita memuji Allah, Allah akan bagi upah. Setiap kali kita memuji Allah, Allah bagi pahala-pahala. Dan upah yang paling besar orang yang suka memuji Allah adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak katanya manusia memang suka dipuji, tetapi Allah yang Khalik, Allah yang maha menciptakan manusia, lagi suka dipuji oleh sekalian manusia. Sebab itu bangun pagi kita dianjurkan sebut doa apa? Alhamdulillah yang pertama.
Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah. Puji Allah dulu yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku. Lagi sambungannya, ba'dama amatana wa ilahin nusyur, dan kepada Allah lah kita kembali. InsyaAllah orang yang suka memuji Allah di awal pagi, dia akan sentiasa menjadi orang yang terpuji dan suka bersyukur kepada Allah sampai tidur balik. Walaupun hari yang dilalui itu banyak ujian Allah, walaupun mungkin hari itu dia lapar, mungkin hari itu ada benda yang sedih, tapi sebab awal pagi dia dah memulakan dengan rasa syukur, rasa memuji Allah, dia sentiasa akan memuji Allah sampai tidur balik. Subhanallah. Sangat penting aura bila kita bangun tidur tu. Jangan awal-awal pagi dah marah. Awak bangunlah, daripada awak kahwin sampai sekarang, asyik saya kena kejut awak. Bila nak jadi suami soleh? Ramai mana wanita, perempuan dia memulakan dengan marah. Dan memang normal pun orang perempuan yang kejutkan lelaki, isi kejutkan suami. Betul tak? Kalau yang pelik sikit, yang rare sikit, suami bangun kejutkan isi, itu rare. Alhamdulillah. Jangan pula kita buat perbandingan. Tengoklah macam Nabi. Nabi kejutkan para isteri. Awak bila nak berubah? Saya nak juga rasa awak kejutkan saya, anak-anak. Oh, kemain lagi kan? Sebab kita tak dengar satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, barang siapa sesungguhnya Allah merahmati seorang suami yang mengejutkan isterinya, lalu isterinya tidak bangun, kemudian dia mengambilkan air lalu dipercikkan kepada wajahnya. Maksudnya kemudian bangun lalu menunaikan ibadah, Allah merahmati. Kemudian sabda itu disambung lagi, sabda Nabi yang sahih ni ya. Allah merahmati seorang wanita, seorang isteri yang mengejutkan suami, lalu apabila tidak bangun dipercikkan air di wajahnya. Kemudian apabila keduanya menyambung dengan ibadah-ibadah, Allah merahmati. Jadi sebenarnya di setiap pagi kita berebut untuk saling kejutkan. Bahkan kita rasa bila suami kejutkan kita, alah kenapa awak kejutkan saya dulu, saya nak kejutkan awak. Tidur balik. Macam tu kan. Kalau orang yang faham dan beriman dan yakin dengan hadis ni, dia takkan pernah kecewa walaupun dia kahwin 30 tahun, 20 tahun, walaupun dialah yang kejutkan suami, kejutkan anak-anak. Walaupun anak tu dah besar, mungkin dah sekolah menengah, mulut dia tak akan keluar lagi bila dia dah belajar, dah ada ilmu. Sampai bila mak nak kejut ni, setiap pagi mak nak kejut. Tak boleh kebangun sendiri. Nanti kita beli jaloceng yang bergegar rumah. Kadang jaloceng yang mengejutkan kita bukan jaloceng ya. Sebenarnya yang menjaga kita ketika tidur siapa? Allah ya Hafiz ya Muhaimin. Ini nama Allah Asmaul Husna ya. Allah yang maha menjaga, Allah yang maha mengawasi. Kita nak tidur pada waktu malam, kita pernah pesan tak pada Allah, ya Allah aku nak tidur ni, jantung tolong ya Allah bagi berdengup, nafas biar bernafas ya Allah, paru-paru biar mengepam aliran darah. Kita tak pernah pesan kepada Allah, Allah jaga kita tanpa gagal setiap saat, walaupun kita tak pernah pesan kepada Allah. Dan sebab itu ramai orang tak faham, dia rasa yang mengejutkan dia pagi-pagi jam loceng. Ramai mana orang bukan jam loceng mengejutkan dia, bunyi banyak kali tak bangun-bangun, betul kan? Sebab apa? Sebelum tidur kita ni bangun awal pagi bergantung kepada makhluk, nak tidur pun bergantung pada makhluk. Lain jam bergantung pada makhluk. Tapi ada orang dia bergantung direct kepada Allah, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Mumit. Ya Allah ya Mumit, ya Allah yang maha mematikan, sebentar lagi engkau akan mematikan aku. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah bangkitkan, ya Allah ya Hayyu yang maha hidup dan yang maha mendirikan. Hayyu ya Qayyum yang maha hidup dan yang maha mendirikan. Ya Allah hidupkan aku kembali pukul 4 ya Allah. Pernah tak kita tidur malam kan? Bila kita tidur malam, kita set dalam kepala nak bangun pukul 4. Contoh nak bangun pukul 5. Tiba-tiba je terkejut, jam loceng tak bunyi lagi. Ya Allah, tepat-tepat pukul 4. Perasan tak? Banyak berlaku. Sebab apa? Bila kita dah hampir dekat nak tidur, kita masuk kepada satu dimensi minda separa sedar. Dekat nak tidur, kita set dalam kepala pukul 4 ya. Kita masuk minda separa sedar. Minda separa sedar ini satu minda yang akan memberi, ia satu minda yang kalau diri kita, minda kita sebenarnya terbagi pada dua, minda sedar dan minda separa sedar. Sedar tak ni? Sedar ya. Sekarang minda apa ni? Betul, sedar. Sebenarnya kita masih lagi diproses oleh sebahagian besar minda separa sedar. Yang mengawal mata berkedip, minda sedar ke tak sedar? Bukannya kita fikir nak kedip ke tak. Okey, kedip lah. Berapa kali? 2-3 kali. Kita tak sedar mata kita berkedip.
Kalau kita menggaru pun rasa gatal terus. Ataupun sakit yang refleks so. Kemudian jantung yang sedang berdegup. Semua ni aliran tubuh badan kita ini diuruskan, diatur oleh minda separa sedar. Tapi hakikatnya Allah yang musawwir, Allah yang maha kreatif, yang sangat kreatif mengatur tubuh badan kita. Tapi nak sebutnya sebelum tidur tu sangat penting. Saya ni macam terus masuk je ni tips ke apa ke, tak ada ni turutan-turutan. Ni belum tentu kita akan buka ni. PowerPoint ni adalah 150 ni. Okey. Kita masuk, wow, iklan. Okey, kita sebenarnya sebab kita hari ni tip parenting juga, sangat penting ya kepada para ibu sekalian. Waktu sebelum tidur adalah tempoh yang sangat penting, sebab itu dalam Islam ada doa. Betul kan? Kalau orang bukan Islam, contoh Mak Saleh ke, Mak Saleh lah biasanya, orang barat. Dia waktu sebelum tidur dia buat apa? Bedtime stories. Dia ada bedtime story. Dia ada baca cerita, baca buku cerita sampai anak dia tertidur. Betul kan? Tapi antara kesilapan besar ibu bapa hari ini, dia nak tidurkan anak sebab nak mudah dia letak depan TV ataupun depan video ataupun depan telefon lah. Jadi sambil dia buka cerita kanak-kanak tu, cerita kartun tu, budak tu leka sampai budak tu tertidur. Betul tak? Sebenarnya antara minda yang sangat kuat terakam apa-apa memori adalah minda separa sedar. Iaitu waktu kita mula nak tidur, nampak macam mama nak tidur, tapi masa tu kalau kita masukkan apa-apa mesej masuk tanpa ditolak. Kalau kita cakap sedar ni, kita cakap dekat anak kita gini-gini, ada ketikanya kita nampak dia angguk tapi tak terima pun. Ataupun dia memberontak dalam hati, dia menjawab. Kalau kita cakap, kenapa ni minum ni berdiri ni, dalam hati dia mungkin jawab, mak pun sama minum berdiri. Kadang kita kan depan anak kita minum duduk. Kat dapur tu kan elok minum, tiba-tiba dengar anak kita berlari, cepat-cepat duduk. Kalau kita pun depan anak minum duduk, belakang anak minum berdiri, anak kita pun sama, depan kita dia jadi minum duduk, belakang kita dia minum berdiri, dekat sekolah dia minum berjalan. Jadi antara perkara yang penting yang kita nak masuk dalam minda separa sedar ni sebelum tidur, antaranya doa, lepas tu zikir, kemudian ada orang baca Quran sampai anak tertidur. Betul tak? Apa yang kita rakam dalam kepala, yang terakhir dia akan masuk dan dia jadi kekal dalam tempoh yang lama dalam minda kita. Malangnya bila kita bagi anak kita tengok cerita, tengok TV ataupun tengok video, kartun tu melompat-lompat, perkara yang terakhir dia rakam dalam memori dia adalah kartun tu melompat-lompat sekian hari, begitulah keadaan dia, sebab itu dia sangat hyperaktif. Maksudnya ia akan mempengaruhi tingkah laku dia selepas itu. Macam MC perkenalkan tadi kan, saya sebelum ini berpengalaman sebagai perunica rumah tangga, kaunselor rumah tangga. Ada berapa kes yang saya gunakan kaedah ni. Bila isi kata, ustazah saya dah buat itu, buat ni, macam mana nak ubah suami tak solat. Dah kahwin 15 tahun, 20 tahun, suami tak solat ustazah. Saya buat itu, macam-macam lah. Ayat tawar, doa, istighfar, apa-apa doa, apa-apa tip yang ustaz bagi saya dah buat. Masalah anak tak solat dan sebagainya. Saya kata cuba kamu gunakan kaedah minda separa sedar sebelum masa nak tidur tu. Sebab masa nak tidur tu, bila kita cakap sesuatu, dia orang tak akan menolak. Tapi janganlah cakap dalam keadaan yang sangat kuat. Contoh kalau suami dekat-dekat nak tidur kan, kita pun bisik. Macam dia mamai, dia macam dah tidur, tapi orang panggil tidur-tidur ayam kan, belum lena betul-betul. Kita pun duduk sebelah dia, contoh kita doa, ya Allah jadikanlah suamiku suami yang soleh, ya Allah. Ya Allah jadikanlah dia orang yang solat, ya Allah jadikanlah dia orang yang solat, ya Allah. Ataupun nak bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak ada masalah. Ya Allah jadikanlah dia orang yang mendirikan solat. Mungkin setiap malam, mungkin memakan masa 3 minggu, mungkin 40 hari, sampai satu ketika benda tu betul-betul melekat dalam fikiran dia. Sebab masa kita bisik tu dia tak boleh jawab. Kalau cakap depan, bang semayang lah, kadang boleh jadi bertengkar, boleh jadi bergaduh, dia akan menolak sebab dalam sedar. Tapi dalam keadaan minda separa sedar, diulang-ulang, ya bang solat lah bang solat bang solat ya. Tiba dia bangun pula kan. Memekak. Walaupun dia nampak dah lena, tapi awal-awal tu. Sebab apa? Ketika sedar mulut boleh menjawab. Bila masa tidur kita nampak mata memang dah tutup, tetapi telinga tetap terbuka. Telinga masih mendengar. Buktinya kita ibu-ibu kan, walaupun tidur lena, anak menangis bangun tak?
Bangun. Kadang yang ajaibnya, kalau sekarang ni saya ada anak yang nombor 6 tu, anak yang kecil tu, bukan darjah 1, minta maaf, 1 tahun. Jadi tidur dengan kita lagi kan. Jadi kadang dia bergerak sikit je. Kita tidur lena, dia bergerak macam rasa bergolek kan. Kita boleh tu seorang ibu. Betul tak? Maksudnya memang kita tidur kita lena, tapi telinga kita sebenarnya masih mendengar. Dia bergerak sikit tu boleh rasa, oh nasib baik, sedang elok tak jatuh. Kita pun, awak ni tidur mati, anak nak jatuh. Kita kalau kita stres, jangan kita cemburu bila pasangan kita tak stres. Kita terkejut, jangan cemburu bila pasangan kita tak terkejut. Dan percaya atau tidak, orang lelaki bila isteri dia tak ada, dia pandai bangun sendiri. Betul tak? Dia akan gerti bangun sendiri. Anak pun sama. Itulah peranan besar seorang wanita dalam sebuah rumah tangga. Bila dia ada je, semua orang macam meletakkan harapan pada seorang wanita tu. Untuk kita faham wanita ini, dia adalah sumber cuaca rumah tangga. Kalau seorang ibu tu gembira, happy, bahagia, cuaca rumah pun akan jadi bahagia, gembira, happy. Tapi kalau seorang ibu tu, seorang isteri tu, cuaca dia ribut taufan, seluruh rumah ribut taufan. Ataupun mendung ataupun gelap. Betul atau tidak? Kalaulah kita muka masam, kita mengajuk dengan suami ceria, anak-anak akan terpengaruh dengan cuaca ibu. Sebab yang masak kita, yang nak buat ceria kita. Tapi kalau suami je masam, kita ceria, kita dengan anak buat relax, biarlah dia nak mengajuk apa, dia nak mengas. Okey je, rumah tangga tu okey. Maksudnya cuaca rumah tangga berkait rapat dengan cuaca seorang ibu ataupun isteri. Tetapi cuaca isteri sangat berkait rapat dengan cuaca suami. Betul tak? Kalau suami buat dia pakai lawa-lawa tak puji, kita tanya, awak nampak macam mana saya? Okey? Okey je. Yelah, apa lagi? Saya okey je, okey. Pergi pejabat, ada lelaki lain yang puji. Lawa nampak hari ni. Terusik tak hati kita? Betul kan? Sebab itu tip memuji. Tadi kita pergi bab memuji. Pujilah pasangan kita sebelum orang lain memujinya. Pujilah anak kita sebelum orang lain memujinya. Bukan puji pasangan, puji anak, puji orang yang terdekat ni. Dia bukannya masuk nanti riak takabur ujub kan, Ustazah. Itu kalau ada bab pujian ni, memang ada skill dia, ada syarat-syarat dia. Kalau kita puji sampai rasa ujub takabur, kita menimbulkan dosa. Tapi kalau ahli keluarga ni tak ada riak takabur sangat dah, betul tak? Suami puji isteri, isteri puji suami, kita puji anak. Saya minta maaf, kadang-kadang kita ibu bapa kita lupa nak memuji anak. Kita hanya highlight apa benda kekurangan asal anak kita. Ni stokin siapa ni? Ini beg siapa ni? Ini pinggan siapa ni? Ini bilik siapa bersepah ni? Tapi time dia kemas bilik, kita tak puji-puji sangat. Masa dia lipat kain simut, kita tak puji, bagusnya kain simut. Seminggu tu ada sekali kain simut dia tak lipat. Yang tu berbakul-bakul. Akhirnya yang kita risau anak ini bila ada seorang lelaki lain yang selalu bila jumpa puji, awak ni manis lah, adik manis, adik manis. Walaupun bangla puji, dia boleh jatuh hati tau. Bila nak pergi college, adik manis, adik manis. Dalam telinga dia, fikiran dia sepanjang hidup dia, mak ayah dia tak pernah puji dia manis. Apa selebet sangat, muka macam ni. Keruh je muka, rambut tu busuk. Kadang tu kepam bau. Tapi ada orang luar memuji-muji, akhirnya cinta kasih sayang dia boleh balik arah. Tak berapa sayang mak ayah dia. Rupanya orang luar lebih melihat kecantikannya. Jadi berhati-hati dalam keadaan memuji. Nanti kita akan pergi lebih lagi. Sebab keadaan memuji, kalau kanak-kanak, kalau kita suka dipuji, kanak-kanak lagi suka dipuji. Kalau saya guna keadaan pujian. Ada waktu ketika saya berkumpul dengan anak-anak, budak-budak tu 6 orang. Ada waktu ketika muhasabah. Maksudnya muhasabah, apa yang Umi nak tegur. Okey, Atikah nak tegur apa Luqman? Okey, nak tegur apa Luqman, bersedia je kan. Stres je sebab kena komplain dengan adik-beradik ni. Tapi ada ketikanya no komplain, pujian saja. Okey, Atikah nak puji apa Luqman? Bagi Atikah lah, Luqman ni walaupun, jangan ada walaupun kan. Walaupun dia ni tak ada, puji saja dibenarkan. Ini time slot untuk puji. Adik kecil dia puji, Luqman ni abang yang bagus. Semua kopi sebab tak ada idea. Tak time puji tak ada idea. Time suruh muhasabah, Luqman ni gini-gini, Atikah macam ni. Umi nak tahu tak Atikah hari tu kan dia gini.
Bab menyimpan kesilapan, kekurangan. Ya Allah, bukan orang tua je, budak-budak pun mahir. Lagi menakutkan kalau buka peluang. Okey, anak-anak Umi ada nak komen Umi tak? Okey, mata Umi tu lain macam. Okey. Tapi anak saya memang diajar. Memang dah dibiasakan. Umi, minta maaf lah, Atika nak cakap pasal Umi. Kita nikah ya Allah terhiris. Kalau mulut tu laju sampai hati, Atika cakap macam tu dekat Umi, kan? Kita jangan guna kuasa veto kita. Sampai hati Atika, Umi kalau nak ungkit lah, Umi susah payah mengandung, melahirkan, menyusukan, membesarkan. Ramai mana seorang ibu dia suka ungkit benda tu, betul tak? Umi jaga sampai tak tidur malam. Seorang ibu yang bercakap begini, dia lupa yang jaga anak dia bukan dia. Yang jaga anak kita adalah Allah ya Hafiz ya Muhaimin, Allah yang maha menjaga, maha mengawasi. Allah yang bagi kudrat, Allah yang qawi, Allah yang maha kuat, yang bagi kita kekuatan untuk bangun malam, bagi kekuatan untuk kita menahan sakit, mengandung, melahirkan, menyusu. Allah yang bagi semuanya. Jadi seorang ibu yang menyandarkan diri dia, mak yang jaga kau, mak yang ni, dia akan kecewa bila satu hari nanti anak tidak membalas jasanya. Sebab apa? Kita sebenarnya sangat mengharapkan balasan daripada Allah. Tapi seorang ibu mengharapkan balasan daripada anak, takut kita menyesal, kita jadi orang muflis di akhirat kelak. Bila kita menyangkakan kita ada banyak pahala kerana mengandung, melahirkan, menyusu, membesarkan anak, tapi di akhirat kelak ada satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, di akhirat kelak Allah akan menempelak. Allah akan menempelak golongan manusia, yang mana Allah akan berkata kepada mereka, carilah mereka yang engkau ketika hidup di dunia dahulu engkau perbuat kerana mereka. Maksudnya kalau ketika hidup dulu kamu buat baik kepada suami kerana suami, kamu masak, kamu kemas rumah, kamu sabar kerana suami, bukan kerana Allah. Cari suami kamu, adakah suami kamu boleh membantu kamu pada hari ini? Adakah suami kamu boleh memberi pahala untuk kamu hari ini? Na'udzubillah. Kita akan diuji. Satu hari suami tak menghargai kita, kita akan diuji. Anak kita tak menghargai kita. Bila dia dah nikah, dia utamakan isteri dia. Isteri pula mengutamakan suami. Dia orang pergi berjalan bercuti, tak bawa kita. Kita akan kecil hati. Ketika itu sebenarnya Allah nak bagi kita faham, pengorbanan yang kita buat daripada start mengandung semua itu sampai dia besar adalah kerana Allah, bukan kerana anak. Sebab anak kita takkan mampu membalas jasa kita. Tapi Allah lah yang maha membalas walaupun sekecil sebesar biji zarah. Zarah ni kena tengok bawah mikroskop kan. Subhanallah. Masya Allah. Okey, pergi sikit pada minda sepada sedar tadi. Antara berapa kes saya, suami ni bila dah tidur isteri ulang, bang solat bang solat bang. Abang solat. Dia kata sampai satu ketika suami dia bangun solat. Bukan suami ni tak reti solat, pandai. Satu ketika bangun tidur subuh solat dah tak tinggal. Dia kata insya-Allah ustazah, mudah-mudahan berkat sebab dia ulang-ulang tu, dia masuk pada minda sepada sedar, akhirnya beri kepada hati, terbuka hati sebab benda tu dah melekat dalam fikiran dia. Solat. Akhirnya dia bangun pada suatu hari, dia terus solat dan dia tak tinggalkan solat lagi. Subhanallah. Itu keadaan doa jugalah. Solat. Sama juga anak kita, biarlah yang terakhir sebelum tidur adalah zikir, bacaan Al-Quran ataupun doa. Bukannya marah kita, dah tidur, tutup mata sekarang, tutup lampu, tidur. Dia tidur dalam keadaan ketakutan, dipaksa dan sebagainya. Dan sebenarnya memang kalau baca ayat Quran ni memang mengantuk. Betul tak? Perasan tak? Kalau tengok telefon, memang lambat sikit lah tidur tu. Lepas tu tengok dah pukul 2. Tengok lagi WhatsApp, tengok lagi Facebook. Tiba-tiba boleh stop Facebook orang yang kita tak suka pula. Macam tu lah. Ataupun artis ke, tengok Insta. Ada orang tanya, ustazah macam mana ya? Susah lah nak tidur malam. Baca je Quran. Tak sampai satu muka surat. Dah main ngantuk. Kadang baca keluar Allah tak sempat habis. Keluar Allah. Nak ulang 3 kali, 3 kul tu kan. Pun payah nak habis. Sebenarnya memang satu keadaannya kenapa bila kita baca Quran kita mengantuk. Satu keadaan sebab kita terlalu banyak dosa. Kita terlalu banyak dosa. Hati kita sangat berkarat. Hati kita kotor. Bila kita baca Quran tak jadi sedap. Kita jadi mengantuk. Automatik. Tak sama dengan kita tengok drama sejam boleh maintain. Lepas tu sambung lagi boleh maintain. Cuba ambil Quran lepas baca drama. Tak sampai satu muka surat. Ya Allah, Engkau lah maha mengetahui bahawasanya aku lemah ya Allah. Tiba-tiba kan. Tapi tengok drama okey je. Sebab apa? Drama tu kita buat benda yang sia-sia.
Benda itu boleh bercampur dengan maksiat bila tengok aurat, bila tengok pergaulan bebas dalam TV dan sebagainya. Dan yang membantu ketika menguatkan kita adalah syaitan yang mengalir dalam darah kita. Tapi bila kita mula nak baca Quran, nak mula zikrullah, badan kita rasa penat, rasa ngantuk. Sebab ketika itu syaitan juga yang menghalang kita untuk menikmatinya. Dan dosa kita sendiri yang menghalangi. Yang kedua, dan memang bila kita baca ayat Al-Quran, dia memberi suatu keadaan yang menenangkan. Kita akan rasa tenang. Betul tak? Rasa tenang sampailah kita tertidur.